السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. Ayat yang ke-8 Surah Hamim Fussilat. Mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, untuk mereka ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak putus-putus. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bertemu pada malam ini setelah hampir 8 bulan rasanya kita tidak bertemu. Kita bertemu pada malam ini pada malam yang kelima Rabiul Akhir atau Rabiul Thani, yaitulah musim bunga di bumi Makkah. Di sana
ada satu peristiwa besar yang berlaku di bulan Rabiul Akhir. Peristiwa yang terkait dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ayah mertua Rasulullah, iaitulah kewafatan Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Wafatnya mengikut jumhurul ulama adalah pada bulan Rabiul Akhir tahun ke-13 Hijrah. Abu Bakrin radhiyallahu anhu, sahabat dan ayah mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan seorang lelaki yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhidhan khalilan lattaba'tu Aba Bakrin," atau kama qala. Kalaulah, kata Rasulullah, Allah mengizinkan aku memiliki seorang kekasih, mengambil seorang kekasih, lattakhadhtu Aba Bakrin, maka akan kuambil Abu Bakrin menjadi kekasih. Inilah ketinggian dia. Yang kita nak sebut pada malam ini, 2-3 pengajaran daripada kisah Abu Bakrin untuk kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Namanya sebelum Islam ialah Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah. Bila dia masuk Islam, tukar nama kepada Abdullah bin Abi Quhafah. Dan keturunan dia, Bani Tamim, nenek moyang dia bertemu dengan keturunan Bani Hashim, bertemu dengan datuk nenek moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia lebih mesra dengan Abu Bakrin. Orang Melayu macam itulah kita selalu sebut. Sebut Abdullah bin Abi Quhafah, pakai tak kenal dah. Dia kata dolah mana pula. Kita lagu tu tak berapa kenal. Sebut Abu Bakrin, lalu. Sebut Muhammad bin Idris, ngangah lalu. Sebut Al-Imam Syafi'i, awak tak abang awal.
Muhammad bin Idris tak kenal. Imam Syafi'i kenal. Sebut Muhammad bin Ismail. Nganga. Dia kata mai mana pula. Sebut Imam Al-Bukhari. Oh, Bukhari. Tu kita Melayu. Dia tak apa. Sebut Imam Muhyiddin. Sebut Imam Muhyiddin. Dia kata yang kenal Muhyiddin Yassin ya. Lain aku tak kenal. Muhyiddin Yassin BPR. Bantuan Prihatin Rakyat. 1,800. Hak tu kenal. Saya duk dengar belanjawan dalam kereta hari tu nak pergi Penang. Duk dengar dia sebut BPR. Duk ingat Bumi Putra Rockers. Duk ingat Bumi Putra Rockers 1000 tahun takkan mungkin. Kenapa tak dengar lagu Tuanpa Wali semua? Sampai tak dengar apa pun. Wali hebat hampa buat nganga, buat heran pula. Macam aku seorang dengar. Kita duk ingat Bumi Putra Rockers. Sebut Muhyiddin tak kena. Sebut Imam An-Nawawi. Oh, habak lah Imam Nawawi. Muhyiddin nama dia. Sebut Abu Bakrin kenal. Abdullah bin Abi Quhafah tak kenal. Macam saya. Orang sebut Abdul Halim bin Muhammad Nasir, tobat tak kenal. Sebut Halim Nasir, geleng lalu kenal. Nama penuh saya Abdul Halim bin Muhammad Nasir. Mereka buang bedul, mereka buang Muhammad tu. Tinggal Halim Nasir. Muslimin dan muslimat sekalian. Kita nak sebut apa? Dia digelar Abu Bakrin. Bakrin atau Bakrah. Kata Dr. Muhammad Ash-Shallabi, Bakrin atau Bakrah. Maknanya, unta yang muda, unta merah. Begitu. Pandangan menyebut, Abu Bakrin ni gemar menternak, membela unta. Dia bukan bela kambing, dia bela unta. Lalu, unta yang dia bela tu unta muda. Maka dia digelar Abu Bakrin atau Bakrah. Maknanya unta yang muda. Begitu riwayat. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat. Kita nak ambil 2-3 kisah malam ni. Sematkan dalam hati kita. Bawa balik rumah kita belajar. Nak pi rongkai semua. Start dia hidup sampai dia wafat umur 63 tahun. Pakai tak cukup waktu kita. Saya nak sebut begini. Pada suatu hari kita mula ambil pengajar. Abu Bakrin radhiyallahu anhu berjalan dengan hamba dia. Pembantu dia, maula hamba dia. Waktu tu dia khalifah. Jalan-jalan berdua. Lalu berhentilah. Abu Bakrin merasa haus. Lalu si hamba ni, Abu Bakrin bagi dia duit, beli air susu. Dia satu, Abu Bakrin satu. Ambil-ambil tu minumlah dahaga. Selesai minum, Abu Bakrin tanya, sepatut tak payah tanya dah. Di sudut hukum fiqah, tak payah tanya dah. Tapi itulah iman Abu Bakrin. Itulah ketakwaan dia.
Dia tanya hamba dia, lupa pula nak habaq. Dia kata, tadi duit tu pakai duit hamba. Tadi duit tu ambil duit mana? Hak beli susu tadi ambil duit mana? Jawab si hamba ni, oh, duit tadi tu tuan, duit saya dapat upah, dia baru bayar upah. Kawan tu baru bayar upah. Abu Bakrin tanya upah apa? Hamba ni jawab, saya sebelum Islam, saya ni memang pakar dalam ilmu nang botinang koi botikoi. Dia pandai ni tenung-tenung nasib, jampi-jampi serapah kerja syirik ni, dia cukup pakar lah hamba dia ni. Jadi adalah satu kes tu, saya tenung-tenung nasib dia. Jampi punya jampi, saya habaq dekat dia, berlaku sungguh. Lalu saya tunggulah upah bayaran. Dia kata, tangguh Ustaz, duit tak ada. Ada duit, tapi nak beli rokok. Hamba ni kata, tak apalah, bila hang nak bayar. Waktu dia belum Islam tu. Bila hang nak bayar ni? Nanti ada duit, aku bayarlah. Abu Bakrin dengar cerita ni. Hamba ni kata, selang beberapa waktu, baru dulu kemarin, dia bayar duit tu kat saya. Duit apa? Duit jampi kerja syirik dulu. Dia baru bayar, kata Abu Bakrin. Ya, kawan tu Islam dah. Dia bayar ke hang? Ya. Duit tu hampir beli susu tadi. Ya. Di sudut hukum, Abu Bakrin boleh sebut, lain kali hang jangan buat lagu tu. Dia tak tahu. Wala tajassasu dalam Al-Hujurat. Jangan kamu intip-mengintip. Kita pergi makan di restoran, kita order nasi ayam contoh. Tak payah tanya dah, ni ayam ni hampa sembelih ke tak? Tak payah, makannya. Kita yakin itu kaedah fiqh. Bukan nak pergi selongkar sampai ke dapur, tak dikejar kita. Anduk diam-diam, hang bayar duit, hang makan, hang bayar, hang silang kaki, hang balik rokok. Balik. Gaduh apanya? Abu Bakrin di sudut hukum, dia boleh sound hamba dia. Kalian jangan buat lagu tu, ni aku dah makan duit hang dulu. Dia tak tahu, dia tak payah tanya. Tetapi itulah taqwa waraknya Abu Bakrin. Dia dengar kata baru dapat upah nang botinang botikui kih jampi dulu. Dia jolok bagi muntah susu tu keluar. Sehingga riwayat menyebut Abu Bakrin keletihan, hampir pengsan kerana tak ada lagi yang mahu dimuntahkan. Kerana dia tidak mau susu tu duduk dalam badan dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat, saya ulang balik. Abu Bakrin tak payah tanya. Minum sudah. Nombor 2, dia tanya tengok benda tu. Dia tak payah jolok. Cukup dia kata, kalian janganlah aku istighfar ke Allah lah. Moga Allah ampun aku. Tak payah jolok. Tapi dia nak ajar kita sifat warak. Melindungi diri daripada sumber-sumber yang haram. Kita belajar yang itu. Pertama malam. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad, ya Allah, Nabi ni kalau sebut cukup hebat.
Dalam konteks kita nak memahami, jangan ambil sumber haram. Jangan letak dalam tubuh kita bercampur dengan darah. Jangan. Judi ke rasuah ke apa, jangan. Nabi kata apa? Tengoklah Rasulullah buat contoh. Inna mathalal mu'min laka mathalin nahlah. Nabi kata perumpamaan orang-orang yang beriman, yang dikatakan orang beriman tu kata Nabi, dia kata Nabi, laka mathalin nahlah, exactly seperti seekor lebah. Tengok saya nak kait dengan makan benda tak elok. Siapa tak pernah tengok lebah dalam masjid ni angkat tangan, kita kurung dia dalam jamban. Silat-silat kena ketip lagi ada. Nabi kata orang beriman macam lebah. Lalu Nabi kata apa? Akalat tayyiba wa wada'at tayyiba wa waqa'at lam tubsat wa lam taksur. Allahu Akbar. Inilah orang beriman. Hadis Imam Ahmad. Nabi kata orang beriman macam lebah. Macam seekor lebah. Apa sifat lebah? Nabi sebut pertama, akalat tayyiba. Lebah bila makan, dia makan benda baik. Dia ambil hak baik. Dia ambil nektar. Nektar ni adalah manisan yang dihasilkan oleh bunga. Nektar itulah dia sedut. Kemudian dia proses dalam perut dia. Enzim perut lebah, itu yang jadi madu lebah. Yakhruju min butuniha tu dalam surah An-Nahl. Nabi kata lebah, dia ambil hak baik. Orang beriman makan yang baik. Dia tak makan rasuah. Dia tak sujud. Sujud yang meluncuk ketah nombor ekor. Baru beli petang tadi. Mampus. Duduk antara dua sujud je, hilang. Dia genggam awal lagi. Betul. Dia ambil hak elok orang beriman. Dia tak ambil asap-asap. Dia tak ambil. Asap kan? Ar-Raqaqi. Dia tak ambil benda-benda tak apa nak elok ni. Akalat tayyibah. Dia makan semua tayyib, benda elok. Lebah. So Abu Bakrin aja. Hadis tu panjang lah. Saya ambil yang tu aja. Akalat tayyibah. Lebah, dia makan hak elok. Orang beriman mesti ambil yang elok. Duduk dalam tubuh. Biar bekerja. Bersusah payah. Keluar peluh cari rezeki. Tambah musim pandemik COVID-19 ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, di Kuala Lumpur nantilah. Kalau saya balik Kuala Lumpur nantilah. Selangor duk merah lagi. Kita Alhamdulillah tamat dah. Hari Ahad ni lega dah PKPP balik. Alhamdulillah Kedah. Kecuali Kulim. Yang lain beres. Kecuali Kulim sahaja. Kulim ada 23 kes. Nanti kalau balik Kuala Lumpur memang saya nak pergi. Satu warung. Dia panggil Captain Corner. Captain Azri nama dia. Captain sebuah syarikat penerbangan yang diberhentikan kerja kerana COVID-19. Dia buka satu warung kedai, ramai orang tengok dalam viral dalam YouTube. Dia jual mi kari, bihun sup. Dia pakai uniform pilot dia. Part lain tu duduk atas dah. Dia pakai uniform pilot dia. Sambil duk bungkus. Allahu Akbar. Dia tak malu cari rezeki yang halal. Sebab dengan rezeki yang halal,
dia nak masuk dalam tubuh dia, dia nak bagi anak bini dia makan. Dia menerima ujian Allah dengan lapang dan tenang. Dia tak ambil jalan bunuh diri. Setakat statistik, bermula 18 Mac PKP sampai hari ini, jumlah rakyat Malaysia yang membunuh diri ialah 266 orang. Purata umur 19 hingga 40 tahun yang terjun kondominium, yang gantung diri, yang terjun daripada hospital baru-baru ni di Kota Kinabalu kerana positif COVID-19, dia terjun bunuh diri daripada hospital Queen Elizabeth di Kota Kinabalu. Jumlah semua 266 orang. Masalah duit, hutang itu ini. Maklumlah COVID. Dan seluruh dunia, dalam fakta yang kita baca, seluruh dunia membunuh diri 40 saat. Setiap 40 saat, seorang bunuh diri. Satu dunia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, tuan-tuan boleh tengok dekat Tesco Tol Selatan, dekat traffic light kan, merah ya traffic light, saat lagi ada orang jual. Dia bawa tas jeruk apa tak tahu. Pusing, patah balik. Hijau traffic light kan, bila hijau, dia rehat sat. Mai merah, kereta susun, dia mai. Siapa nak beli? Allahu Akbar. Di Sungai Lalang, tol Sungai depan Laguna, tol Sungai Lalang pun benda yang sama boleh kita lihat. Di Kepala Batas, depan bangunan UMNO Kepala Batas pun dia jual teh ais. Balut muka tengah panas. Nampak mata dia bawa teh ais. Allahu Akbar, tuan-tuan, orang cari rezeki. Tak apa, janji halal. Ada pilot di Kuala Lumpur, Melayu, yang bawa motor jadi food panda. Oi, pilot, tuan-tuan, gaji berpuluh ribu sebulan. Minum pagi breakfast Tokyo. Makan tengah hari Las Vegas. Char kway teow petang kot dia. Yang kata pilot, kehidupan mereka mewah-mewah. Allah uji dengan pandemik COVID-19. Semua kita rasa. Tak ada siapa yang tak terkesan. Tetapi jangan putus asa dengan rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Allah pesan dalam Az-Zumar, kamu jangan putus asa dengan rahmat aku. Minta dengan aku. Aku ni Ar-Razzaq. Aku ni Maha pemberi rezeki. Minta dengan aku, guna saja, usaha saja. Saya tak pernah tengok. 16 tahun saya duduk Bandar Laguna Merbuk sejak 2004. Semenjak tak ada masjid sampai ada masjid. 16 tahun saya duduk Laguna. Inilah pengalaman pertama saya tengok seorang perempuan bawa anak, di kiri kanan dia plastik penuh. Lepas solat asar, dia akan tunggu kami dekat gate keluar nak balik rumah. Tak pernah tengok suasana. Saya asar duit tak bawa. Lalu bawa subuh lah. Tapi tadi saya nekat. Saya kata aku nak tolong dia. Nak bantu dia. RM1 2, jadilah. Kita pun bawa duit. Tengok-tengok dia ada. Kemarin dia tak ada. Tengok tadi ada. Dengan anak dia. Dengan plastik penuh. Alhamdulillah ramai jemaah beli. Beli pun tolong lah. Bukan kita nak makan sangat. Bantu. Saya pun tengok apa ada ni kak. Dia kata ada ni pulut hitam. Bubur pulut hitam. Berapa ni? RM4. Tak apa, buat main satu. Bagi RM10.
Allah tak ada duit kecil. Bang Haji tak ada duit kecil. Baki RM6. Saya tengok ada kacang pedas, kacang kuda pedas. Saya bukan makan pedas pun. Saya cukup tak suka pedas. Kacang kuda pedas. Berapa satu tu? RM2. Buat main lah 3. Kan makan pun. Bagi 3, cukup RM10. Lepas tu ada jemaah lewat. Tok Siap Bandil lewat. Saya bagi dia 1, ambil. Saya ambil 2, buat balik rumah, duduk ada atas meja tu. Kan makan pun. Kesian kita. Kita support dia. Kita tolong dia. Sebab dia tak tadah tangan begitu sahaja. Nak sebut apa tuan-tuan? Buatlah janji rezeki halal. Sampai pilot pun bawa motor. Bahkan kita baca dalam internet, ada seorang tu kayuh geret, motor tak ada. Hantar makanan rumah ke rumah, kayuh geret sehari 20 km. Dia tak hantar rokok lagi. Dia hantar makanan, rokok dia tak hantar. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni orang beriman. Akalat tayyibah. Dia pastikan dia makan tu benda baik, halal. Walau untuk itu dia terpaksa bersusah payah. Allahu Akbar. Sebab Abu Bakrin aja, jangan biarkan benda-benda tak elok duk bercampur dalam darah kita. Sebab benda haram ni Nabi kata, an-naru aula bih, nerakalah lebih layak untuk membahamnya. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, pada suatu hari, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah difitnah. Semua kita tahu dalam peristiwa hadithul fik, berita palsu. Menuduh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berzina dengan sahabat nama Safwan. Cerita ni panjang, membabitkan peperangan Bani Mustalik. Panjang. Kita pendekkan, Aisyah difitnah. Oh tuan-tuan, bergoncang rumah tangga Rasulullah. Bergoncang. Allah nak abad kat kita. Rasulullah tu mengalami benda yang sama macam kita. Walaupun dia Rasul, dalam bab rumah tangga Allah aja ada pasang surut, ada apa yang kita sebut sedikit pertelingkahan. Itu biasa dalam rumah tangga. Tuan-tuan muslimat boleh bayang Rasulullah. Tuan-tuan muslimin muslimat boleh bayang puak-puak munafikin. Mereka punya canang satu kedai kopi Madinah. Sembang bolehlah, hukum Allah, hukum Allah. Negara Islam bunyi pun, bini pun berzina. Munafik. Kan mereka siasat. Macam kita, copy, paste, hantar, forward dalam WhatsApp group. Forward. Benda fitnah, forward. Ambil hang dosa. Kan nak siasat. Sampai Nabi jadi bingung. Sebab ayat dalam surah An-Nur masih belum turun. Membersihkan Aisyah. Hak tu panjanglah, kita letak ke tepi. Akhirnya Allah bersihkan Aisyah. Cerita apa? Apabila Abu Bakrin mendapat tahu, turut sama menyebarkan fitnah. Kita nak ambil akhlak mulia Abu Bakar. Turut sama menyebarkan fitnah. Atau kita kata, geng makcik bawang lah. Alah makcik bawang, pakcik bawang pun ada. Poh peh kedai kopi. Geng-geng makcik bawang yang tabur fitnah kata Aisyah berzina, ialah antaranya seorang perempuan namanya Mistah. Siapa dia Mistah? Mistah ialah muhajirat, perempuan yang berhijrah. Mistah ialah seorang yang miskin.
yang Abu Bakrin sejak dulu sampai hijrah, Abu Bakrin ni kaya. Duit dia banyak. Abu Bakrin dia ada dirham ratus ribu. Abu Bakrin dia berniaga, dia orang kaya. Bayangkan waktu hijrah, Abu Bakrin bawa 5,000 dirham. Hijrah. Kaya dia. Jadi apa dia buat? Tiap-tiap bulan, Abu Bakrin akan bantu Mistah bank in RM1,000. Kita katalah 1,000 tiap-tiap bulan. Mistah. Ujung bulannya, Mistah jolok lah. Maybank to you ke jolok lah. Dekat kan? Ataupun cek Maybank to you dah masuk belum? Hari tu jolok-jolok duit tak ada. 1,000 tak masuk. Rupanya Abu Bakrin sudah naik angin sebab Abu Bakrin dapat tahu dan confirm salah seorang yang menabur fitnah ialah Mistah. Marahlah dia, anak dia difitnah begitu. Orang buat tak ketahuan dengan anak kita. Tak marah kita. Abu Bakrin dia stop bantuan. Yang Mistah jolok-jolok duit tak ada. Padan muka, kata Abu Bakrin, dia sudah ni angin. Pandai-pandai fitnah anak aku, kata anak aku berzina. Marah dia. Selang beberapa waktu, solat subuh. Habis-habis solat subuh, tengok-tengok Jibril sampai. Sahabat tak nampak. Jibril sampai. Oh, Nabi rasa pelik. Sebab bila Jibril datang, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dalam surah Maryam, kata Jibril, kami takkan turun illa kecuali bi amri rabbik. Bawa urusan Tuhan. Bawa wahyu. Tapi nak kata wahyu, Nabi tak berpeluh. Kan bila wahyu dibaca, kan berpeluh Nabi. Rasa berat. Kalau musim dingin, kata Urwah bin Mas'ud, kalau Nabi berada di musim dingin di Madinah, wahyu dibacakan, Nabi ni peluh merecik musim sejuk Madinah. Musim sejuk peluh merecik bila wahyu dibaca. Punya berat. Duk dalam aircon, peluh keluar. Kita duk berjabat kan? Dalam aircon, tiba-tiba berpeluh. Keluar, peluh mengalir. 2. Pertama, jantung problem. Jantung sudah mula nak rosak. Yang kedua, SPRM nak main. 2 tu. Selalu nombor 2 tu lah. Jantung elok pasal tak isap okok. Nombor 2 tu nak main SPRM. Mampu ya. Perlu hawai lagi. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Nabi tengok Jibril sampai. Nabi kata, kenapa datang? Wahyu tak baca pun. Jibril kata, boleh tak bagi tahu dekat kawan tu? Nabi dapat tangkap dah. Maksud kawan tu Abu Bakrin lah. Allah suruh Jibril turun beritahu. Allahu Akbar. Allah bagi tahu. Suruh beritahu kawan tu. Nabi dapat tangkap dah. Nabi tahu. Nak bagi tahu apa? Kata Jibril, kalau jumpa dia nanti, cakap dekat dia, ndak tak Allah ampunkan segala dosa kau. Allahu Akbar. Makna fahamlah. Hang maafkan Mistah, hang sambung balik bagi bantuan tu. Mudah bicara. Nak khabar Allah, orang perempuan lebih kurang sudahlah. Lebih kurang begitulah. Mana bini kita tak boleh tiap, Abang Mai? Bini tuan tak boleh tiap? Biasalah orang perempuan. Kita tahu apa, misal tahun depan beranak seorang lagi.
Tu lah. Lepas tu duk tunggu telekung nak basuh bila. Dia kira tunggu telekung basuh. Tunggu telekung basuh. Kira tu lah. Kita jantan lagu tu. Kadang rumah bersepah tak peduli. Biasalah orang perempuan. Kita balik kuliah lagi. Ni jubah ni. Atas kursi lah lempak. Zadak sembang lah. Hampa buat dengan aku kali. Orang perempuan sedia. Dah hanger. Dah kira mau lempak letak atas kursi tu. Sehari singlet ni bukan boh dalam bakul ke apa. Tak bersepah. Bini tu lah kutip. Mu dia tak beletiak Zat. Allah. Buka telinga sudah lah. Start kereta, start motor, kena rokok keluar. Jibril kata habaq kat dia. Beritahu dia, wahai Rasul. Cakap dekat dia, ndak tak Allah ampunkan dosa dia. Faham dah Nabi. Jibril pun pergi. Perintah Allah. Cari-cari Abu Bakrin, panggil lalu. Nabi kata tadi Jibril mai. Abu Bakrin tu peranjat lah. Wahyu baru. Dah. Jibril datang atas perintah Allah. Allah habaq kat Jibril. Suruh Jibril beritahu aku nak habaq kat hang. Allah kata, nak tak Allah ampunkan segala dosa kau. Abu Bakrin teriak. Dia faham dah. Balarah tu dia boleh tangkap dah. Dia tahu dah. Abu Bakrin kata, ya Rasulullah, mulai saat ini, aku maafkan Mistah dan aku sambung balik bantuan. Nak belajar apa tuan-tuan? Nombor 2 malam ni. Belajar maafkan salah orang. Senang tak? Susah. Satu hari, Nabi dalam majlis. Tiba-tiba masuk seorang sahabat. Sahabat tu lewat. Sebelum dia masuk, Nabi habaq. Nabi kata kejap lagi masuk calon ahli syurga. Sahabat duk tunggu, siapa ni Mamat ni? Tiba-tiba dia masuk. Dan dia bukan sahabat yang terkenal sangat. Bukan kibarul sahabat. Dia masuk, dia duduk. Tak apalah. Besok benda sama berlaku. Nabi kata sat lagi akan masuk dalam majlis ni calon ahli syurga. Selama 3 hari kata ulama. Nabi sebut. Dia main lewat tu 3 hari. Masuk hari keempat. Seorang sahabat, saya lupa nama dia. Dia kata tak boleh jadi, aku kena siasat. Lalu dia bertandang ke rumah sahabat tu. Menjadi tetamu di rumah sahabat tu. Dan memerhatikan apa amalan dia. Dia tak habaq lagi dekat sahabat tu. Sahabat tu tak tahu Nabi sebut. Dia tak habaq lagi. Dia tengok Dia perhati. Apa yang hebat sangat. Mamat ni, dia tengok biasa aja. Tahajud lebih kurang apa dengkok serupa aku dia kata. Roti canai 4 keping juga serupa tu Tak ada lah kata warak makan sikit-sikit. Rokok balas tak? Tapi rokok daun lah, cak unta. Dia tengok-tengok, dia kata apa kelebihan dia? Lama-lama tak boleh jadi dia kata. Cakap tu terang. Antau dah. Hang ni ahli syurga. Peranjat kawan tu. Dia kata, alhamdulillah siapa habaq? Rasulullah habaq. Dia menangis. 3 hari yang hang mai lewat tu, sebelum hang sampai, Nabi habaq dah. Engkau ahli syurga. Aku datang ni, jadi tetamu engkau beberapa hari. Aku nak tengok apa amalan kau. Apa yang specialnya. Aku tengok serupa aku tidur bagus Bilal azan baru bangkit. Makan serupa aku apa amalan
dia kata, aku ni setahu akulah, aku tak ada apa istimewa, tak ada serupa hang aja. Cuma sebelum aku tidur, aku nak lelap mata, aku baca doa tidur apa semua, aku katakan dalam hati aku memaafkan semua manusia yang bersalah dengan aku. Itu ya. Calon ahli syurga. Maafkan salah orang. Tuan-tuan buka surah Ali Imran. Ayat 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin. Kan ayat tu. Bersegeralah kepada keampunan Tuhan. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Dan syurga yang luah langit bumi. Lepas tu ayat 134. Allah sebut sifat ahli syurga. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Apa dia sifat ahli syurga? Orang yang infak harta dia, sama ada dia susah atau dia senang, tetap dia infak RM1 cara RM1, RM10 cara RM10. Yang kedua, calon syurga, ahli syurga. Wal kaziminal ghaidh. Dia menahan marahnya bila dia nak marah. Allah. Kita nak naik angin tu, kita tahan. Tahan kemarahan kita. Calon ahli syurga. Yakni dalam perkara yang tak sangkut dengan Islam lah. Itu kan perangai Nabi. Nabi bila bersangkut dengan hak Allah, Nabi lah orang paling marah. Merah muka Nabi bila hak Allah dicabul. Jangan lurus pula semua tak marah. Orang hina Islam tak marah. Orang kutuk ulama tak marah. Tu bacoi. Sakat rokok hang kena kebah. Sama pilah siapa serisak rokok. Pergi belilah. Wal kaziminal ghaidh. Dia menahan marahnya bila dia nak marah. Dan nombor 3, wal 'afina 'anil nas. Dia maafkan salah orang. Itu perangai Abu Bakrin. Pengajaran nombor 2. Nombor 3. Waktu dia naik jadi khalifah. Benda pertama yang dia hadapi setelah dia jadi khalifah ialah golongan murtad. Dia tak nak jadi khalifah. 2 nama dicadangkan. Di Saqifah Bani Sa'adah. Kan kalau kita pergi Madinah boleh ziarah. Satu kawasan taman. Kan? Saqifah Bani Sa'adah. Lebih kurang dalam 200-300 meter sebelah kanan arah kiblat Masjid Nabawi. Dalam 300-400 meter lah. Ada taman. Hijau, ada pokok-pokok. Itu dia panggil Saqifah Bani Sa'adah. Tempat Abu Bakrin dilantik menjadi khalifah. 2 nama dah angkat. Quraisy waktu tu angkat 2 nama. Termasuk Ansar pun setuju 2 nama. Saidina Umar dan Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. 2 nama ni naik mula-mula untuk ganti Rasulullah. Bukan Abu Bakrin. Omar bangun. Omar kata, kalau hampa ambil pedang, hampa cantah tengkuk aku, tu lagi elok daripada aku jadi pemimpin. Kita berebut. Berebut sana, berebut sini. Semua gila nak jadi pemimpin. Berebut. Medik penin orang. Bagi nombor mana aci? Angkor ni kedai ekor. Nama apa pun tak ada. Tuan-tuan, muslimin muslimat. Abu Bakrin, nama dia tak naik. Omar dan Abu Ubaidah. Omar kata, hampa ambil pedang, hampa cantah tengkuk aku lagi bagus.
Lalu Umar bangun dan memegang tangan Abu Bakrin. Inilah orang dia. Umar pun bai'ah. Sahabat pun bangun bai'ah. Jadi khalifah. Benda pertama dia hadapi apa? Geng murtad. Murtad dua jenis. Pertama, enggan bayar zakat. Kedua, murtad nabi-nabi palsu. Abu Bakr gerakkan tentera memerangi dua golongan ini. Berlakulah perang Yamamah. Perang Yamamah, Panglima Islam Khalid ibni Walid berhadapan dengan Musailamatul Kadzab. Tentera Islam 11,000. Tentera Musailamah 40,000. Punya ramai pengikut. Tapi tewas main dengan Khalid ibni Walid. Saifullah. Pedang Allah. Dengan strategi dia, tumbang Musailamah, dibunuh Musailamah dan nabi-nabi palsu. Apa Abu Bakrin nak ajar? Apabila orang menceroboh hak Allah, enggan bayar zakat, itu hak Allah, itu hukum Allah. Maka kita mesti bangun mempertahankan agama Allah. Jangan biarkan orang buat lebih kurang dengan hukum, hakam dan perintah Allah. Jangan biarkan. Sehinggalah berlaku apa yang kita sebut dalam perang Yamamah, 70 penghafaz Al-Quran, sahabat yang hafaz Quran gugur sebagai syuhada, 70 orang. Maka Abu Bakrin menerima cadangan Saidina Umar untuk menulis Al-Quran, membukukan Quran. Tulis dan bukukan. Abu Bakrin peringkat awal tak nak. Abu Bakrin kata ini bid'ah. Nabi tak pernah habaq sepanjang dia hidup untuk membukukan Quran. Abu Bakrin kata aku tak mau, ini bid'ah. Sebab Nabi tak nak buat. Tulis atas pelepah itu adalah. Pelepah tamar, kulit-kulit binatang. Tapi membukukan Quran tak ada. Aku tak mau, kata Abu Bakrin. Umar kata, wahai khalifah, kalau engkau tidak mengambil tanggungjawab ini, engkau tolong jawab kalau Quran hilang. Terdiam Abu Bakrin. Ni dah 70 orang mati dah ni, dia kata. Penghafal Quran, kata Umar. Besok hilang Quran daripada umat. Siapa nak jawab? Engkau khalifah. Maka akhirnya Abu Bakrin bersetuju. Melantik Salman Al-Farisi, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Saidina Ali radhiyallahu anhu. 4 orang penulis wahyu. 4 standby. Timbul masalah kedua. Nak semak, nak ambil bacaan siapa? Nabi dah wafat. Bacaan siapa pula nak diambil? Baca, tulis. Baca, tulis. Maka setelah semuanya berfikir panjang, akhirnya diambillah bacaan yang dikira paling sahih. Iaitulah daripada Sayyidatina Hafsah binti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, di mana Sayyidatina Hafsah hafizah, seorang penghafaz Al-Quran. Anak Sayyidina Umar. Ambil bacaan daripada dia. Pasang tirai, hijab, Hafsah balik sana baca, sahabat tulis. Itu yang kita baca. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Jasa dia cukup besar. Dialah yang mengajar kita kelas. Dialah yang mengajar kita erti penyembahan kepada Allah. Bila?
ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah kecoh kan? Semua pakat tak percaya Nabi wafat, Nabi dah tak ada. Allahu Akbar. Sayyidina Umar hilang pertimbangan. Sayyidina Umar kata Nabi hanya pengsan. Seperti pengsannya Nabi Musa di Tur Saina. Kata Umar, kejap lagi Nabi sedarlah tu. Dia tak boleh terima Nabi wafat punya sayang kat Rasulullah. Umar kata, sekejap lagi dia sedar tu, dia pengsan je. Sampai tahap tu. Wah, bukan Umar tak tahu kematian. Umar menyaksikan sahabatnya gugur syahid dalam perang Badar, perang Uhud. Umar tengok. Umar tahu kematian itu ada. Umar baca Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Dan Umar penghafaz Al-Quran. Umar tahu ada ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ayat 30 Az-Zumar. Sesungguhnya engkau mati wahai Muhammad. Mereka juga akan mati. Allah sebut. Semua kita akan mati. Umar tahu. Tapi kena ke Nabi, ada yang kata dah pengsan je tu. Tak pergi dia elok balik. Kenapa? Sayang yang amat sangat. Sampai dia hunuh pedang. Dia hunuh pedang tu sahih. Riwayat tu sahih. Itu riwayat sahih. Bukan direka-reka. Siapa kata Muhammad Nabi mati, hampa mati. Mampus. Macam boleh bayanglah suasana waktu tu. Abu Bakrin pula pagi tu, isteri dia bersalin. Hari Nabi wafat, pagi Isnin, 12 Rabiul Awal, 11 Hijrah. Abu Bakrin dapat anak baru. So dia lewat sikit sampai. Dia sampai-sampai tengok dah kecoh. Umar dah, pedang dah keluar dah. Dia kata tak apa, dia turun kuda, dia masuk dalam Masjid Nabawi. Itulah bilik Aisyah itu. Makam Nabi sekarang. Itulah hujarat, itulah bilik Aisyah radhiyallahu anha. Situlah makam Rasulullah. Dia masuk, tengok Nabi, dia cium dahi Nabi dengan penuh tangisan. Dia menangis. Cium Nabi dengan wajah Nabi yang Allahu Akbar, tuan-tuan. Kemuliaan. Sebab tu bila mandi jasad yang mulia ini, jubah Nabi tidak dibuka. Okay, Nabi mandi mayit tu dengan jubah-jubah Nabi sekali. Tak boleh buka. Itu kemuliaan. Kapan-kapan tu dengan jubah-jubah tu sekali. Mandi, gosok tu kira gosok dengan jubah Nabi. Itu kemuliaan Rasulullah. Yang mandi semua keluarga Nabi, keluarga Abbas, Fudail Ibnu Abbas. Ini semua keluarga Nabi, Ahlul Bait. Sayyidina Ali yang memandikan Rasulullah. Dia cium Nabi, dia menangis. Dia keluar, dia cari satu ada batu yang besar. Abu Bakrin berdiri, panggil semua. Mari sini. Dengan Umar duk silat dah Sayyidina Umar. Kata Umar, ta'al, mari sini. Semua pakat kumpul depan Abu Bakrin. Dia berucap dengan ucapan yang masyhur yang dirakam oleh para ulama. Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun wa la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum. Wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Allahu akbar.
Macam peti. Ucapan Abu Bakrin ni bagi Umar seperti peti yang menembak dia. Umar jatuh. Dengan pedang-pedang dia tersungkur jatuh dan menangis di atas tanah. Karena yang boleh menenteramkan dia hanya Abu Bakrin sahaja. Abu Bakrin kata, "Ayyuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budu Muhammad." Siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, Muhammad telah mati. Tu yang kita tengok tu Nabi Muhammad, dia dah mati, kata Abu Bakar. Wa man kana ya'budullah. Siapa antara kamu yang sembah Allah, fa innallaha hayyun wa la yamut, maka sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak mati-mati. Lalu dia membaca ayat 144 Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tiadalah Muhammad itu melainkan dia seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu sebelum Muhammad beberapa orang rasul. Afa immata. Adakah jika sekiranya Muhammad mati, kata Allah, au qutila, atau dia terbunuh di medan peperangan, maka tumit kamu akan berpaling ke belakang. Maksud dia apa? Maksud tumit berpaling ke belakang tu, selepas Nabi wafat, maksud dia kamu meninggalkan ajaran Islam yang Nabi Muhammad dah tinggalkan. Kamu ikut ajaran baru. Kamu cipta ajaran baru. Kamu tinggalkan Muhammad dan ajaran. Allah kata, wa may yanqalib ala aqibai, siapa di antara kamu yang tumitnya berpaling ke belakang, meninggalkan Islam setelah Rasul aku wafat, falan yadurrallaha syai'a. Dia tidak beri mudarat kepada aku walau sedikit. Aku tak heran. Aku sediakan neraka untuk mereka. Rasul aku mesti mati sebab dia makhluk. Tapi ajaran Islam tak mati sampai kiamat. Pembawa ajaran Islam wafat. Islam tidak wafat. Siapa di antara kamu yang tolak Islam selepas Nabi aku wafat, aku tak heran sekupang, kata Allah. Neraka aku tunggu. Hampa jaga. Itulah ucapan keramat Abu Bakr, penenang di hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, kesimpulan pada malam ini, contohilah para sahabat. Itu yang Nabi kata, mathalu ashabi mathalun nujum man iqtada bi syai'in minha tada. Nabi kata, sahabat aku seumpama bintang-bintang di langit. Siapa yang ikut seorang saja sahabat aku, ikut seorang, akan mendapat petunjuk daripada Allah. Kita bicarakan malam ni satu dua sifat baik Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita, walaupun sedikit dengan masa yang terhad, untuk kita bergerak terus di atas kebaikan sehinggalah habis nafas kita yang terakhir. Mudah-mudahan ada manfaat sedikit yang kita bahas pada malam ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat wabak COVID-19 khususnya di bumi Kedah dan seluruhnya di bumi Malaysia dan dunia InsyaAllah ikut peraturan yang elok, istighfar banyak-banyak, solat sunat taubat, minta ampun pada Allah, selawat atas Nabi jangan tinggal. InsyaAllah saya yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperkenankan permohonan kita biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma inna nas'aluka min ni'mati tamamaha wa min al-ismati dawamaha wa min ar-rahmati shumulaha wa min al-afiyati husulaha wa min al-aishi arghadahu wa min al-umri as'adahu wa min al-ihsani atammahu wa min al-in'ami a'ammahu wa min al-fadli a'zabahu wa min al-lutfi aqrabahu. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.